Puan Biti. Nanya lalu lekat tu. Puan Biti tu. Pandainya. Pandai dan nyatakannya. Baka basahin nyo online. Kapan sama ten dek? Puan Biti ya, baka basahin. Ay, kita nangganya kah? Aku tersoal kan dengar bunyi radio gitu lah. Okey, kita nunggu Cikgu Nursyah masuk lah. Okey, siap. Ya dah hilang. Dah lelang lah orang perkenalkan jadi hilang. Sekali lagi nombor 1 Ana. Okey, Cikgu Nursyah ini yang sangat hebat di Negeri Sembilan. Bukannya di Negeri Sembilan saja, tapi di seluruh Malaysia. Saya dah beberapa kali ke Sarawak tu untuk program dengan budak, dengan mak bapak. Jadi supaya kita orang dapat ilmu juga daripadanya. Jadi kita orang dengar, kalau pandai menulis, catat. Kalau si pandai menulis, dengar dan buka telinga dan suruh menyerin sikit suara mikrofonnya. Okey, saya tanpa membuang masa Cikgu Hisham, saya serahkan pada Cikgu Hisham untuk buat aktiviti bersama parent. Dan untuk pengetahuan Cikgu Hisham, ada di kalangan ibu bapanya tidak pandai baca, tak pandai menulis. Jadi harap semua aktiviti dapat berjalan dengan lancar lah pada hari ini. Okey, terima kasih Hisham. Saya serahkan pada Hisham. Okey. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat pagi. Alhamdulillah, syukur pada Tuhan. Saya hari ini pertama kali dijemput secara alam maya. Dipanggil alam maya ya. Alam tapi ada alam ini tapi jauh. Tapi kita hari ini walaupun jauh, kita rasa macam dekat. Ini nampak depan saya semua ni. Puan Ana Matrang, Puan Siti Hajaria, Pak Kanda, Puan Usin, Puan Biti, Puan Siti Nurul Ashikin. Baik, hari ini saya akan berkongsi-kongsi sajalah ya dengan ibu-ibu ayah-ayah sekalian tentang ilmu ya. Kita sama-sama jadi ayah. Saya lahir tahun 77, hari ini usia saya 44 tahun. Lebih muda sikit pada Cikgu Linora. Dan yang lain-lain tu saya tengok usia tadi tu ada 1-2 yang bayar saya dan banyaknya yang lebih muda lagi lah. Okey, pertama sekali terima kasih pada Cikgu Linora Ashikin, Cikgu Syarifah Linora Ashikin ni kawan baik saya ni. Saya sampai ke Sarawak dulu pertama kali pun gara-gara beliau lah yang mengajak saya pijak negeri Sarawak. Kalau tidak tak kenal negeri Sarawak. Dah beberapa kali juga beliau dari sekolah, apa nama sekolah awal-awal dulu ya. Kemudian Cik Buyung ya. Kemudian beliau naik sampai ke PPD, ke JPN. Kemudian beliau balik lagi ke sekolah hari ini. Dan suami beliau tu rakan baik saya. Cuma sudah pergi menghadap Tuhan sebelum kita semua ya. Nanti kita bacakan Fatihah sekali lah untuk Ustaz apa nama suami ni? Haji Harun. Ya, Haji Harun ya. Haji Harun ya. Baik, begitulah ibu-ibu sekalian ya. Dalam kita menempuh hidup ini, kita tidak dapat lari dari perubahan. Dulu kita baby, kemudian kita jadi kanak-kanak, pergi sekolah dan kita pergi ke sekolah menengah, habis sekolah rendah kan, sekolah menengah, dan kemudian kita pergi ke universiti. Ada yang ada rezeki pergi universiti, ada yang tak ada rezeki tapi bukan tak pandai. Cuma ibu ayah tak ada duit nak hantar ke sekolah. Mungkin tuan-tuan yang ramai-ramai hari ini adalah golongan itu. Golongan yang bijak, cerdik, cerdas tapi tidak punya duit untuk masuk ke universiti. Maka terhentilah separuh jalan.
Saya anggap begitu karena saya tahu hari ini Puan Linora bagi tahu anak-anak 14 orang ini adalah anak-anak dari ibu bapa yang bijak, cerdik dan ada potensi untuk maju lebih dari orang lain. Saya rasa begitu karena mak ayahnya, karena anak itu datang dari mak ayah, adalah photostat dari mak ayah. Anak itu sudah dilihat ada potensi. Jadi ibu-ibu semua yang ramai ini, saya panggil ibu-ibu lah dan Pak Kanda seorang ini, Tuan Kanda, tahniah karena telah menjadi ayah yang melahirkan anak yang berpotensi dan mereka tu boleh pergi lebih jauh dari kita. Mungkin kita tak masuk universiti, tapi anak kita mungkin satu hari nanti boleh masuk universiti. Ya, saya sudah jumpa orang di Sabah, Saka namanya, Pakcik Saka, baik sekali. Beliau ini tak ada kerja tetap, hanya tolong orang buat pasport, buat apa, macam permit gitulah orang asing. Tapi beliau sudah meninggal tahun lepas ya, tiba-tiba jatuh meninggal dan semua orang sedih kehilangan Pak Saka ini. Jadi beliau ni anaknya, beliau miskin sekali, miskin. Nanti saya tunjuklah kalau ada foto rumah dia. Beliau duduk di depan sekolah Tebobon di Sabah, rumahnya kecil. Saya pergi itu rumah yang baru dibuat. Tapi sebelum itu beliau ada rumah yang lebih kecil lagi. Miskinnya beliau tu macam mana ya tuan-tuan ibu-ibu sekalian? Pampers anak beliau sampai sudah pakai, dicuci, dijemur, dipakai lagi. Boleh bayangkan ya, orang kalau pakai pampers sekali sudah kencing, sudah buang air, buanglah pampers tu kan. Tapi Saka ini punya miskin keluarga beliau begitu, dicuci pampers anaknya itu, dijemur, dipakai lagi. Anak pertama itu belajar di luar negeri, di Island University. Sekarang dah balik Malaysia, dah kerja. Kemudian anak yang kedua MRSM, yang ketiga kemana? Yang keempat sekarang saya pergi tu 5A UPSR, 5A, dan sekarang sudah masuk UiTM di Sabah ke, kalau salah saya di Sabah sekarang musim cuti, beliau berada di sana lah. Jadi miskin itu bukan satu penghalang untuk berjaya. Dia anak tuan-tuan dan puan-puan semua, saya doakan jadi orang yang hebat. Baik, saya tunjukkan skrin ni, ada nampak tak kita tengok skrin ni lebih seronok sikit, ada gambar-gambar. Cuba seorang respon, buka mic, nampak tak skrin ni? Mana saya nak masuk? Nampak. Okey, terima kasih. Nampak. Terima kasih. Baik, hari ini kita ada sikit saja motivasi. Jadi ada masa 1 jam ke 2 jam ni paling panjang, dapatkan motivasinya ya. Jadi saya ni cikgu sekolah macam Puan Linora tadi, cuma beliau bertugas sekejap sekolah, sekejap jabatan. Saya ni di sekolah dari dulu lagi, dari tahun 2005 jadi cikgu sampai hari ini. Dan hari ini masih di sekolah lagi, baru 2 sekolah. Okey, tajuk kita hari ini adalah motivasi untuk ibu bapa. Bagaimana supaya ibu bapa yang ada ini dapat memberi motivasi kepada anak-anak. Karena anak-anak itu majoriti dia adalah orang feeling. Orang feeling ni orang perasaan. Dia tu mau buat sesuatu, tapi kalau tidak ada orang mendorong dia, tak maulah saya. Tapi macam ibu-ibu juga mau beli emas lah, mau beli itu ini kan. Tapi kalau tak disokong, jadi keinginan itu malap dan akhirnya terkubur. Anak-anak pun sama. Kalau tidak ada yang menyuburkan, yang menyalakan api semangat dia tu, dia akan malap dan akhirnya berhenti gitu. Ya. Dan hidup ini adalah pilihan. Seorang sahabat saya dari Indonesia menulis buku, beliau tajuknya adalah Life is Choice. Artinya hidup ini adalah pilihan. Jadi sekarang depan kita ni ada gambar bola, orang main bola. Jadi di kakinya ada bola, beliau boleh sepak ke mana beliau nak. Sudah ada di kakinya. Jadi kita sudah ada anak, ibu-ibu semua, ayah-ayah, tahniah, dan kita boleh mengarahkan anak kita tu ke mana saja. Kita nak jadikan anak kita ini orang hebat ataupun tidak hebat di masa depannya. Karena Tuhan melahirkan anak-anak kita ini semuanya walaupun zero, kosong dari segi ilmu kan,
Ada ilmu tak waktu lahir dulu? Waktu keluar perut ibu, tahu tak? 1, 2, 3. Tidak tahu kan? 1, 2, 3 tak tahu. Semua tak tahu. Baca tulis tak tahu. Tapi kita ada potensi. Walaupun kita kosong, tidak ada ilmu, tapi kita ada potensi untuk berjaya. Ya, baik. Ini gambar saya dapat pagi tadi. Kesian budak ni, tak tahu saya di negara mana ni. Kalau di Indonesia, budak ini dia pakai seluar warna merah. Tapi ini seluarnya warna biru, jalannya batu-batu, mungkin bukan semenanjung ini ya. Jadi anak ini pergi sekolah dengan merangkak. Ibu-ibu boleh bayangkan susahnya merangkak, lambatnya nak sampai, apalagi di belakang dia tu bawa beg, dan pastinya buku yang dibawa itu tak boleh banyak kan, sebab merangkak tu berat, lambat sampai. Tapi walaupun susah, payah, anak ini gigih. Tetap gigih pergi ke sekolah. Wah, jadi ada orang share foto ini di Facebook, minta tolong kepada semua yang menonton foto ini, marilah sumbang sikit wang, kita berikan pada anak ini. Saya tak tahu di mana ini, saya tengok foto dia, saya ambil, baru dapat. Jadi anak-anak ini, ibu ayah sekalian, dia harus memilih 2 kesakitan. Pilihlah, dia mau sakit yang mana, terpaksa pilih. Nombor 1, sakit kerana belajar. Pagi-pagi pergi sekolah, kalau ada duit, bawa duit. Kalau tak ada duit, bawa bekal. Kalau tidak mau belajar hari ini, dia akan pilih sakit nanti ketika dia sudah dewasa, hidup tidak ada ilmu, dan tidak ada kerja yang gaji mahal, kerja mudah. Boleh, ada juga orang gaji mahal tak ada ilmu, ada juga begitu. Tapi itu jarang-jarang. Saya jumpa ini di Felda, di Semenanjung ini, ada satu orang tu tak tahu baca tulis, tuan kanda, tak tahu baca tulis, tapi isteri 3. Dia jual hardware. Jadi bukan satu Semenanjung, satu Jengka tu di kawasan Pahang tu, Jengka, kedai-kedai, rumah-rumah nak buat rumah, beli barang di kedai dia. Beli atap, beli zinc, beli batu bata pasir. Beliau tak reti baca tulis. Isteri 3, jadi dicarinya isteri yang pandai mengira-ngira. Jadi dia panggil pengurus kedai. Orang seperti itu dalam dunia ni ada, tidak pandai sekolah tapi rezeki murah. Ada, tapi tidak ramai. Jadi kita tidak mahu anak kita dia menanggung sakit di kemudian hari, di ketika mana kita sudah tidak ada di dunia ini. Di mana Puang Materang sudah meninggal, di mana Puan Jacinta sudah tidak ada lagi, Siti Hajariah pun sudah meninggal, sudah tidak ada lagi semua. Jadi anak kita tu meniti hidup ini dengan susah payah. Walaupun dia ada 2-3 orang adik-beradik, tapi adik-beradik itu duduk di rumah lain-lain. Masing-masing rumah kan, seperti kita hari ini. Adik-beradik, memang adik-beradik tidak putus hubungan, tapi kehidupan berbeza. Jadi anak-anak harus pilih. Kalau sakit masa belajar tu hanya 5-6 tahun di sekolah rendah. Sakit tu apa dia? Bangun pagi-pagi, itu terpaksa lah. Satu dunia orang kena mengalaminya. Bangun pagi-pagi, balik sekolah, siapkan kerja sekolah. Di sekolah kena melihat cikgu mengajar, tak boleh main-main. Itu sekejap saja, tapi dia akan senang di masa dewasa nanti, kerana sudah ada ilmu, sudah ada bekal. Tapi kalau anak dia tidak pergi sekolah hari ini, gara-gara ibu bapanya tidak mendorong dia pergi ke sekolah, tidak bersungguh-sungguh hantar anak ke sekolah, kerana alasan saya pun dulu tak pandai, hidup juga hari ini. Iya, ulat dalam batu pun boleh hidup. Kalau tak sekolah pun boleh hidup. Kanak-kanak di Afrika pun boleh hidup. Tapi dunia hari ini memerlukan orang-orang yang pandai itu untuk kerja. Orang-orang yang pandai itu ini. Paling tidak pandai matematik kalau nak jadi businessman. Jadi untuk berjaya tu tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu ada idola dalam hidup ini, contoh. Jadi ada anak kita tu, kita perlu tunjukkan contoh. Tengok itu bapa saudara kamu tu pandai dia sekolah. Tengok itu mak saudara kamu tu sampai universiti dia. Kita berikan contoh-contoh. Walaupun kita susah, tapi kita ada keluarga kita ini. Keluarga kita ini, dari keturunan kita ini yang sudah maju. Jadi mak, ayah ingin kamu jadi seperti mereka itu. Walaupun mak tak sekolah tinggi, walaupun ayah tak sekolah tinggi, tapi ayah, mak ingin kamu berjaya. Ini masa depan kamu. Ayah sudah tua, sekarang ayah sudah masuk usia
44, 45. Ya, apalagi lelaki dan wanita ini, ibu ayah sekalian, wanita itu biasanya dia hidup lebih lama di dunia ini, dan laki-laki itu biasanya usianya tidak panjang. Ya, tahun lepas ada satu orang cikgu, suami dia keluar naik kereta entah pergi mana, tiba-tiba dia dapat telefon suaminya meninggal dunia. Ya, laki-laki tu umur dia pendek, tak panjang. Walaupun suara dia kuat, walaupun tubuhnya gagah, tapi Ibu Rusin, suami itu biasanya umur dia tak panjang. Jadi kita siap-siap ya untuk hidup bersama dengan anak-anak kita satu hari nanti. Baik, ibu ayah sekalian, anak-anak tu perlu idola. Jadi saya nak tunjuk satu video ni. Mari kita tonton sama-sama ya. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Okey, terima kasih ibu ayah yang baik hati. Mungkin ibu-ibu dan ayah dapat satu ilmu dari video tadi. Salah satunya nampak keluarga kelam kabut kan. Bapa nak tumbuk si isterinya ke anaknya tadi. Jadi keluarga yang stres ini kita minta jauh. Biasanya itu yang terjadi 2 hari lepas di Seremban, di mana seorang polis telah menembak anaknya sendiri. Usia anak darjah 1, 7 tahun. Kemudian dia tembak dia sendiri, polis ya. Saya tak tahu apa yang berlaku, tapi kita ada kawan di Seremban yang anak dia sekolah di situ, telah siasat anaknya, kehadiran anaknya bagus. Anak yang tidak ponting sekolah datang terus, dan kesimpulan awal beliau ini bukan bermasalah keluarga, tapi masalah lain. Tapi belum tahu lagi lah sebenarnya macam mana. Dan dalam video tadi tengok anak laki-laki ke perempuan tadi, dia ikut ibu dia. Yang laki-laki tu ikut ayah dia, yang perempuan ikut mak dia. Jadi anak itu dia akan meniru apa yang ayah dia buat. Ketika dia naik tangga lift tadi, ingat lagi tak tadi naik tangga lift, ada satu orang perempuan sedang jatuh beg. Dan ayah dia potong, tidak membantu perempuan tadi, dan anak dia pun ikut ayah dia, tidak bantu juga. Dan ketika tadi mak ke siapa tadi yang buang tin air di jalan, anak dia pun ikut sama. Mak merokok, ayah merokok. Kenapa? Kerana hidup ini tuan-tuan dan perempuan seperti ini ya. Anak-anak lebih mendengar cakap cikgu dia berbanding orang tuanya ya. Sekali lagi, anak-anak lebih mendengar cakap gurunya berbanding cakap cikgu dia berbanding mak ayah dia. Betul tak kalau apa-apa pun bukan macam tu lah mak, macam ni lah cikgu ajar. Anak-anak lebih dengar kata-kata gurunya berbanding orang tuanya. Namun ibu ayah sekalian yang baik hati, anak-anak lebih meniru perbuatan orang tuanya, ibunya, ayahnya dibanding dengan gurunya. Kenapa? Karena dia hanya jumpa cikgu dia hanya 5 jam ya? Pukul 7.40 pagi pergi sekolah. Itu pun jumpa dengan cikgu ni setengah jam. Jumpa cikgu ni paling lama 1 jam.
Kemudian dia jumpa dengan guru-guru lain, tapi dia lebih lama bertemu dengan ibu ayah dia di rumah. Jadi anak itu lebih dengar kata-kata guru, tapi lebih meniru perbuatan orang tuanya. Macam mana orang tuanya, begitulah anaknya. So kita perlu menjadi ibu ayah yang contoh pada anak-anak. Ibu ayah yang rajin bekerja, tabah, kuat, ya, sabar, penyayang. Biar anak melihat, oh ayahku hebat ya. Ayahku hebat ya. Saya ada satu kawan di sini ya, di Semenanjung. Satu orang ayah ini dia penagih dadah. Penagih dadah, dan hari ini dia sudah berhenti dari menagih dadah, tapi anak dia luar biasanya sedang mengambil PhD. Kan ada ijazah, ada master, ada PhD. Sedang mengambil PhD dengan bangga, tapi dia tidak malu. Dia tulis di Facebook dia, saya bekas penagih dadah. Kenapa dia menulis begitu? Karena dia telah berjaya mengubah diri dia dari seorang penagih dadah menjadi seorang manusia yang tidak lagi menagih dan berjaya mendidik anak sampai PhD. Wah, anak cikgu belum tentu dapat PhD, belum tentu dapat master, ya. Karena apa? Karena dia melakukan perubahan dan anak-anak dia salut pada dia. Walaupun dulunya dia pernah buat kesilapan dalam hidup ini, ya. Kesilapan, tergelincir dalam hidup, menjadi tengah jalan ini berjalan dia tak lurus, tapi terjatuh dalam lubang menjadi penagih dadah. Tapi dia lompat keluar kembali setelah dia sedar itu adalah hal yang tidak bagus. Kemudian dia didik anak dia, dia ubah cara bicara dia, dan anak dia sekarang bangga dengan ayah dia, ya. Ayahku berubah menjadi orang yang hebat. Baik, hadirin hadirat di Alamaya sekalian, saya biasanya bercerita tentang sedikit cerita ini, ya. Saya ni jadi cikgu lebihlah 10 tahun, dari tahun 2005 sampai hari ini. Jadi sepanjang saya jadi cikgu ni, saya lihat ramai juga anak-anak murid saya yang lebih dulu meninggal dunia. Jadi kita syukur yang kita masih punya anak lagi, dan anak kita masih ada di rumah kita, masih hidup, ya. Saya nak tunjukkan ini salah seorang ini. Siapa nama dia ni? Hari Harun namanya, ya. Hari Harun ini pergi sekolah hari-hari, rajin pergi sekolah. Tapi tidak ada yang tahu ketika dia mula besar, dia pergi ke sekolah menengah. Yang tengah ni, main gitar Karen ini, dia main bola dan bola tu kena dada dia. Bila kita tanya adik dia bagi tahu kakak abangnya ini patah tulang ini, remuk tulang ini dan patah tulang tangan dan meninggal dunia. Ya. Dari kecil kita besarkan anak, sesudah dia besar, dia meninggal dunia. Belum sempat dia pergi ke universiti, belum sempat mak ayah melihat dia dewasa. Jadi kita syukur hari ini masih punya anak, masih hidup, ada depan kita. Hari-hari kita boleh bangunkan dia, panggil dia abang, kakak, adik, ya. Kita masih syukur lagi ada anak-anak kita. Dan kemana anak kita ini akan besar satu masa nanti, kita tidak tahu. Hari ini tergantung kita lah, ya, mengarahkan mereka itu kemana. Memang hidup ini perlu perjuangan. Anak-anak kita tu tak semua mau ikut kita, tak semua nak ikut kita. Ada yang melawan. Dan ini anak murid saya yang kedua, ya, ibu-ibu sekalian, tuan kanda. Nama dia Teva Pusparaju. Teva ni pergi sekolah rajin dia, budak baik, budak India, macam tadi juga Hari Harun. Tapi begitu dia pergi sekolah menengah, entah kenapa satu hari dia sakit. Dan sakitnya tu berhari-hari, sampai dia bangun pagi pergi ke bilik tandas, pergi bilik air, dia merangkak. Bayangkan dia merangkak kerana tidak boleh bangun. Dan dia masuk bilik air, dia pegang singki tu, dan singki tu kabarnya jatuh kena kepala dia, dan mungkin itu berlaku pendarahan, dan Teva meninggal dunia. Dan kawan-kawan Teva menulis dalam Facebook dia, Teva, kalau kau masih hidup, engkau bersama kami hari ini mengambil SPM. Ya, ramai anak murid saya yang meninggal dunia sebelum SPM, ya, sebelum SPM. Banyaknya ketika usia SPM. Kalau dia boleh lepas usia SPM itu, mudah-mudahan dia akan panjang umur. Tapi kalau meninggal tu banyaknya bawah SPM. Dan ini anak murid saya yang ketiga, Izzat. Tahun 2013 dia pergi ke Sepang, Lita tu. Karena di kawasan rumah kami ni ke Lita Sepang tu tak jauh, dalam 30 minit gitu. Jadi ayah dia latih anaknya ini jadi pelumba motor. Itu tidak salah.
jadi perlu memoto. Tapi kita tidak tahu rupanya hari itu, hari sebelum dia ada perlombaan minggu depan. Waktu sesi latihan jadi, Izzat jatuh di atas litas pang, dan saya tengok gambar dekat dia tu, dia macam kesakitan. Sepertinya dia masih hidup lagi. Mungkin berlaku pendarahan. Ambulans ada di belakang tu, ambulans bawa dia pergi hospital. 6 hari dia koma dan dia meninggal dunia tahun 2013. Anda perhatikan ini laki-laki, ini laki-laki, ini laki-laki, dan ini juga laki-laki. Yang keempat ini Alif, yang kelima ini Azri, yang keenam ini Nazim. Ini semua anak murid saya, dan mereka semua sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mereka semua meninggal dunia. Semua laki-laki. Laki-laki umurnya tak panjang, meninggal awal. Kalau perempuan meninggal awal itu biasanya ada sakit. Kalau laki-laki tak sakit boleh meninggal, aksiden je meninggal. Ini Anas yang ketujuh, juga anak murid saya. Budaknya baik, kalau jumpa saya selalu panggil cikgu. Dia naik bas balik sekolah, naik bas. Kita naik motor petang-petang, kita mengajar pagi, dia dah pergi sekolah menengah. Jadi dia naik bas, dia duduk di belakang sekali. Dia akan hulur kepala dia keluar, cikgu panggil. Saya tidak menyangka ketika dia tingkatan 5 kalau tak salah, dia meninggal dunia. Yang ini usia 19 tahun. Ini panjang sikit. Sempat masuk ni kuis College University Islam Selangor. Tapi bulan 1 dia ni asma. Bulan 1 tu sejuk sedikit kan cuacanya, dan dia meninggal dunia juga. Ada satu orang anak murid saya perempuan meninggal dunia, dan ini bukan gambar beliau yang sebenar. Ini gambar hiasan, namanya Azura. Azura ni dia meninggal kerana dia kena kanser leukemia. Jadi buaya sekalian, hidup kita ni tidak lama sebenarnya, dan anak kita pun kita tidak tahu berapa lama usia mereka. Memang kita mengharapkan agar anak kita ni panjang usia dia, agar kita boleh lihat dia berjaya nanti kan. Siapa nak tengok anaknya gagal dalam hidup, merempak, menjadi penagih dadah. Maaf cakap, ada berita baru ni saya dengar dari pegawai penjara. Seorang ibu ni ada anak 5 anak, 4 anak di dalam penjara, semua terlibat dengan kes dadah. Hanya satunya tak masuk, tak ditangkap. Siapa ni? Sebab dia perempuan. Satu ni, anak ada 5, semuanya laki-laki 4, satu lagi perempuan. 4 semua dalam penjara. Alangkah sedih seorang ibu dari kecil membesarkan anak terlibat dengan dadah dan tak boleh nak dikawal lagi. Akhirnya semua ditangkap. Ada anak bu? Ada. Di mana? Sedih kan? Nak bercerita, anak di penjara. Mungkin ibu lebih stres daripada anak-anak. Anak dalam penjara boleh makan, boleh minum, ada tempat tidur, ada kawan-kawan. Ibu di rumah sudah kesepian, tidak ada anak-anak lagi. Jadi kita tidak mahu anak-anak kita seperti itu. Baik, sedikit saya nak cerita lah. Siapa pun kita ini, entah kita ni Melayu, Iban, Cina, Malanau, Murut, Bajau, biasanya setakat orang buat kajian, dia meninggal biasanya pada waktu pada tarikh lahir dia dilahirkan, pada hari lahir. Biasanya tarikh itu biasanya, tak wajib ataupun jauh ataupun tak jauh lah, dekat-dekat aja. Contoh ini guru besar ini mak ayah sekalian saya suka cerita ni supaya dapat motivasi. Ini Pondan dibunuh pada hari dia lahir, mati pada hari lahir dia. Dan ini guru besar sebuah sekolah di Selangor, lahir 2 bulan 11. Perhatikan hari dan bulan, 2 bulan 11 dan meninggal 4 bulan 11. 2 hari kan, tak jauh. Okey, ini kawan saya lahir 23 bulan 6 dan meninggal bulan 6, 20 hari bulan. Tak jauh. Tadi satu orang ibu tadi, siapa tadi? Baru sambut hari birthday, 5 hari baru Baik. Biasanya kita tengok sikit video ni Jadi kematian itu tidak memilih orang sakit untuk mati. Ini mungkin tengah mesyuarat ni tengah mesyuarat, jatuh dia. Laki-laki memang begitu, tengah bekerja jatuh, meninggal. Tengah berdiri, jatuh, tinggal dunia. Jadi ibu-ibu jangan bergaduh dengan suami. Kalau suami kata nak itu nak ini, bantulah sikit
Suami kata nak telur, makan nasi, goreng lah telur tu, tunaikan. Jangan duduk merepek membebel. Telur. Tak cukup. Ikan dah ada dah, nak telur juga. Esok mati dia, menyesal kita tak sudah-sudah. Setakat-setakat yang boleh bantu suami. Umurnya pendek suami tu, nampak je gagah, hebat. Tengah-tengah duduk di kaunter, jatuh, mati gitu. Dan minggu lepas sebelum cuti sekolah ada satu orang anak murid saya, ibunya meninggal dunia. Jadi kita pergi melawat. Pagi melawat itu doktor telefon suaminya bagi tahu ibu ini, isterinya ini positif COVID. Sangat menakutkan. Jadi kita pun pergi melawat tu jauh-jauh lah duduk, tak nak dekat. Besok pergi lagi balik sekolah, kumpul duit, bantuan sikit seorang dapat 1,000 lebih, pergi hantar. Bila pergi ke rumah dia tidak ada di rumah, duduk makan di kedai. Jadi kita pun pergi ke kedai, jadi serah duit di situ. Dapat cerita baru lagi, isteri saya bukan kena COVID. Doktor pakar telefon semalam, doktor pakar sendiri pun tak tahu. Jantung bukan, kencing manis tidak, darah tinggi bukan, tidak ada penyakit. COVID pun bukan. Jadi surat kematian itu kosong. Punca mati itu kosong. Doktor ambil sampel dan nak buat kajian, katanya dalam 1 bulan ke 1 bulan setengah nanti akan dapat dia punya result dia, keputusan dia. Dan itulah, tak mesti sakit meninggal ini. Tak ada sakit apa-apa. Dia tidur ibu ini. Dah bangun pagi, anak perempuannya kejut, mak, tidak bangun-bangun. Rumahnya ada 2 bilik, biliknya kecil lah, sempit. Sang suami dukung isteri letak di luar, letak di luar, tak bangun-bangun juga. Tapi masih panas badan. Telefon ambulan 2 jam baru ambulan sampai ke rumah. Dan ambulan, bukan ambulan lah, orang itulah yang bawa ambulan dengan kawan itu bagi tahu dah meninggal dunia. Sejak hari itu masuk hospital 24 jam kemudian esoknya baru dapat keputusan. Sekarang musim COVID. Baik ibu ayah sekalian, manusia mati ni ada 4 jenis ya. Jadi hidup ini pilihan. Jadi pilihlah nak mati macam mana. Ada orang mati macam ini seperti haiwan. Mati dia tak ada guna kerana hidup dia macam haiwan. Tidak ada Tuhan, tidak ada ibadah. Hidup makan, minum macam dengan haiwan. Akhirnya mati. Jadi manusia macam tu, mati pun dia macam haiwan juga. Ada satu lagi ni orang ada ibadah lah, ada Tuhan, dia ibadah tapi kurus kering. Kerana ibadah dia pun tak banyak, cukup-cukup saja. Dan ada orang mati seperti ini, tidur. Dia tidak kena siksa kerana dia sudah banyak beribadah masa hidup. Dia dah penat sangatlah di dunia ini, dan bila dia meninggal dia seperti tidur. Baik, hidup ini ya ibu ayah sekalian seperti kita sedang masuki satu arena perlombaan. Begitu lahir kita ke dunia ni, kita sedang berlari-lari mengejar kita punya impian, kita punya target, apa kita nak. Ibu ayah sekalian dulu nak kahwin, sekarang dah kahwin kan, lepas kahwin nak anak, sekarang anak pun dah dapat dah. Dan usia kita bertambah, kita pun tak sangka, dulu umur belas, sekarang dah waktu tu dah masuk 20 tahun. Kemudian tahun lepas, 10 tahun lepas 30 tahun. Hari ni dah 40 tahun rupanya ya. Kita tak sedar ya perubahan. Tapi kita sedar kita punya kekuatan, fikiran kita dah tak mau fikir yang macam-macam lagi, bukan lagi. Tenaga kita pun dah kurang ya. Tuan Kanda dah tak mau guna macam dulu lagi lah. Macam-macam kita guna. Sekarang kita pilih-pilih. Nak buat apa. Kita nak jimatkan kita punya tenaga dah berkurang dah. Jadi kejarlah impian hidup ini sebelum kita tinggal dunia ini. Siapa pun akan meninggal dunia. Dan anak-anak kita ni kita bantu dia untuk mengejar dia punya impian dia. Kita bantu anak kita tu untuk mengimpikan menjadi orang hebat. Karena orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang susah masa kecil dia. Anda jumpa tak? Anda pernah jumpa tak? Orang-orang hebat sekarang ini rupanya bila kita tengok masa lalu dia orang susah rupanya. Ni saya belum ada foto ini, mungkin saya boleh cari foto ini. Satu orang hamba Allah ini, hamba Tuhan ini, dia miskin dulu, adik-adik ramai. Tapi dia hari ini kaya, naik helikopter. Pergi mana-mana naik helikopter. Mana kita cari gambar dia sebentar ya. Azlan namanya, dia orang Besut Terengganu.
Dia pernah bercucuk tanam di Bacok, Kelantan. Ini orang dia. Ini orangnya. Orang yang susah waktu muda, tapi setelah besar dia punya rezeki yang sangat besar. Dia beli helikopter tu, sempat dia bawa kawan-kawan dia naik helikopter. Jadi orang susah di waktu dia kecil, biasanya dia akan jadi orang hebat di waktu dia dewasa nanti. Sekiranya waktu dia susah, dia sedar dia susah dan dia ingin belajar menjadi orang yang hebat. Yang jadi penagih dadah tu waktu muda-muda tu dia senang, duit banyak, banyak duit. Akhirnya dia guna duit dia tu untuk berfoya-foya, beli dadah. Baik ibu ayah sekalian, hidup kita ni antara B dan D. Apa tu B? Born, dilahirkan. Orang putih kata born, dilahirkan. D, dead, mati. Siapapun kita ni bermula dengan kehidupan dan akan berakhir dengan kematian. Bila mati, tak tahu bila. Tetapi di antara B dan D itu ada C. Apa itu C? Choice, pilihan. Kita boleh pilih apa saja kita nak masa kita hidup ini. Yang kita tak boleh pilih ada. Itu menjadi lelaki atau perempuan. Ada pilih tak dulu waktu ibu dalam perut ibu dulu, masa hamil, mak kita hamil, ada isi borang tak nak jadi laki-laki atau nak jadi perempuan? Tidak ada kan? Itu bukan pilihan kita. Ataupun kita punya mak ayah seperti hari ini, miskin, lahir di Sarawak, sekolah tak tinggi, kita tak boleh pilih. Kalau boleh kita nak mak ayah yang comel, handsome, kaya, kalau boleh pilih, tapi kita tidak boleh pilih. Itu bukan pilihan kita. Jadi manusia lahir dari mak ayah di mana, lahir mak ayah mana, lahir di kampung mana, jadi jantina lelaki ke perempuan, itu semua bukan pilihan kita. Dan akhir sekali hidup ini kita akan meninggal dunia ini, itu pun bukan pilihan kita. Itu pilihan Tuhan. Tapi pilihan kita di mana? Di antara hidup dan mati ini. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan telah diberikan anak yang comel-comel, bijak, pandai, manis, berpotensi. Sekarang tuan-tuan pilihlah. Nak anak kita ni jadi orang hebat ataupun jadi orang yang biasa-biasa je. Tidak ada hebatnya, hidup pun susah, apalagi melarat masa depan nanti, sekolah tak tinggi, sekolah tak pandai. Sedangkan mak ayah dia hebat. Tuan-tuan mak ayah yang hebat. Tapi tuan-tuan biarkan anak tuan-tuan dan puan-puan belajar ala kadarnya. Alasannya takut Covid, tak pergi sekolah. Kenapa kamu tak pergi sekolah? Mak aku sayangkan aku. Mak aku takut aku kena Covid. Kalau kita sudah sampai masa meninggal lah. Kita pergi saja sekolah. Tawakal pada Tuhan, serah pada Tuhan. Kita doakan anak kita doakan diri kita, moga-moga tidak kena Covid. Kita jaga, kerajaan bagi tahu, jaga jarak, kerajaan bagi tahu, pakai mask, kita pakai mask. Kita ikut saja, sebab kita tak tahu macam mana caranya, tapi ada orang lebih tahu, bagi tahu kena begini, maka kita patuh saja. Jangan sampai kerana Covid ini tak hantar anak sekolah. Alasannya itu, saya takut anak mati. Itu betul lah. Sayangkan anak tu bagus. Jadi bagi orang Islam ini 3 perkara setelah meninggal, ada 3 perkara yang bermanfaat. Ilmu kita yang kita ajar orang, dan sedekah kita yang pernah kita sedekah, dan anak yang soleh, anak yang baik. Anak soleh dan anak baik. Tapi kalau tidak punya anak yang baik, macam tadi tak tahu macam mana lah anak yang tidak pernah ingat mak ayah, ialah 4 dalam penjara. Tidak pernah ingat pun, tidak pernah doakan, doa pun tak tahu apa yang didoakan. Saya baru saja balik daripada semalam baru sampai daripada pergi buat sesi kaunseling untuk orang-orang OKP. Ada gambarnya sebentar lagi. OKP itu apa? Orang kena pengawasan. Satu kawasan ada 500 orang. Orang yang ditangkap kes-kes dadah dan dia diawasi. Dia kena lapor diri ke pejabat AADK sebulan sekali, ada sebulan 2 kali. Ada 500 orang rupanya saya cek tanya sekolah sampai darjah berapa, sampai tingkatan 2 saja. Sekolah tak tinggi. Sekolah rendah pun main-main. Ilmu kerana ilmu ini akan mengubah kita ini. Ilmu, kalau ilmu tidak ada, kita akan jadi orang yang tidak berubah, tidak hebat, tidak maju. Ilmu itu sangat perlu bagi manusia. Makanya kita kena dorong anak kita cari ilmu. Sekarang ini boleh baca buku, beli buku, baca buku, banyak buku. Baik ibu ayah sekalian, selagi kita masih ada nyawa di badan, kita tolong anak kita. Kita cari duit,
Kita tolong anak kita apa perlunya, ya. Apa perlunya anak kita sekarang ni tak ada buku. Kita perlu beli buku, kita korbanlah duit ini. Kita cari dengan capek-capeknya, penat sampai kita demam-demam. Duit kita dapat tu kita tak makan kan? Ya kan Tuan Kanda? Ada pernah makan duit? Tak pernah kan? Dapat gaji makan duit. Itu mulianya seorang laki-laki, ibu-ibu sekalian, kerana wang gajinya diberikan semua untuk anak dia, untuk isteri dia. Dia makan sikit untuk dia, ambil sikit untuk isi minyak kereta, minyak motor. Makan sikit untuk dia makan sikit, selebihnya tu untuk elektrik rumah, untuk air, untuk rumahnya. Jangan pernah kata pada suami, kau pilih ibumu atau aku. Yang melahirkan suami kita tu ibu dia. Yang membesarkan suami kita tu ibunya. Dan hari ini dia beli rumah, yang duduk dalam rumah itu kita. Jangan pernah kita bergaduh-gaduh dengan suami seperti itu, ya. Hidup aman-aman, tenang-tenang, syukur. Jadi ayah ini pun selagi masih hidup berbakti pada anak, dan anak selagi masih hidup tolonglah buat baik pada ibu ayah, hormat ibu ayah. Jadi kita perlu belajar, ya, ibu ayah sekalian, untuk menjadi ibu bapa yang terbaik. Dan hari ini saya yakin yang ada depan saya ini ramai mengaku kita belum terbaik lagi kan? Kita masih belum terbaik, walaupun kita sedang menjadi yang terbaik, sedang belajar nak jadi yang terbaik. Baik, jadi anak-anak kita tu perlu kita fahami, ibu ayah sekalian, ya. Kita fahami macam mana cara kita nak bercakap dengan dia. Ataupun dipanggil komunikasi. Bagaimana kita nak memotivasi diri anak-anak kita ini. Ada caranya. Tak boleh pakai main bentak-bentak cakap, dum-dum marah-marah, tak boleh. Ada orang kena marah-marah, ada orang kena bercakap dengan bahasa yang lemah lembut. Jadi kita kena belajar, kena kenali. Ini anak pertama yang paling kiri ni, dia punya perasaan dia banyak mana. Kalau dia banyak perasaan orangnya tu, jadi kita kena bercakap dengan dia menggunakan perasaan. Anak yang kedua ni keras ke lembut. Kalau dia keras, kita kena guna bahasa direct. Kamu tengok hari-hari bilik tu kamu tak tutup switch, lampu buka, semua kamu tinggal. Berapa banyak elektrik mak ayah kena bayar satu hari, satu minggu, satu bulan. Takkan ayah cari duit bayar untuk kamu saja. Guna bahasa logik. Berapa banyak duit mak ayah habis untuk kamu seorang. Kamu membazir semua ini. Tapi untuk anak feeling, untuk anak yang penuh perasaan, kena bercakap macam ni mak ayah. Tak kesian ke ayah? Ayah dah tua dah. Kau sekarang malas sekolah lagi. Nanti entah besok, tak lusa, tahun depan mak ibu meninggal. Ibu bukan minta meninggal, tapi kalau meninggal nanti kamu nak hidup macam mana? Kamu malas sekolah. Kamu tak boleh lah, ya anak. Ini cikgu dah bagi telefon ini. Kamu mesti pergi sekolah. Siapkan kerja sekolah. Itu tugas kamu. Ayah kerja dulu baru dapat gaji. Tapi kamu dapat gaji dulu baru pergi kerja. Ya kan? Anak-anak sekolah sebelum pergi kerja kan dapat duit dulu kan? RM2, RM3. Bahkan sekarang ini ada, ya tuan-tuan, perempuan, satu orang kawan saya, suami dia kerja sudah 3 bulan tidak dapat gaji. Kerja juga, pergi juga. Karena syarikatnya sudah memilih-milih untuk dibuang kerja. Buang. Tapi tinggal dia lagi yang belum dibuang, tapi dia masih rajin lagi. Harap-harap nanti dapat gaji. Adik-beradik tolong kumpul duit, support dia untuk isi minyak pergi kerja hari-hari. Tolong dulu buat masa ini. Nasib baik ada adik-beradik yang ada duit, yang ingin menolong. Ada duit, ada keinginan menolong. 3 bulan sudah. Dia beritahu saya, Cikgu Syam, suami saya tu dah 3 bulan tak ada gaji kerja tu, pergi je. Mudah-mudahan nanti kalau syarikat dia nak pilih orang-orang yang rajin, beliaulah dipilih nanti tu. Rajin kerja, dipilih untuk jadi pekerja. Baik, ibu ayah sekalian, saya ada ilmu ini, ilmu cap jari. Cap jari. Pernah tak tuan-tuan perhatikan jari tuan-tuan ini macam mana dia punya bunga dia, hujung ini. Saya nak kongsikan, kalau anak banyak bulat-bulat, lebih dari 2, anak itu wataknya keras. Keras orangnya. Jadi bila keras, ibu ayah kena bercakap dengan dia, gunakan bahasa direct. Kalau guna bahasa feeling, perasaan boleh juga, karena dia masih ada feeling. Feeling yang ini, yang sebelah kanan, sebelah kanan ini, yang macam air terjun, naik dan turun. Kalau ada 10 macam tu, itu orang penuh dengan perasaan. Jadi bercakap dengan dia macam tadilah. Kesian ke mak, kau tak pergi sekolah. Orang lain semua pergi sekolah, kau duduk kat rumah tak nak pergi, malu mak. Apa mak nak cakap pada cikgu nanti?
Cikgu dah tolong tu ni, bagi kamu handphone lagi ni, dengan duit lagi ni, dengan SIM card lagi ni. Ya, tak boleh lah. Ya, tak boleh duduk rumah-rumah ni, pergi sekolah. Itu tanggungjawab kamu nanti. Ini kehidupan hari ini ibu ayah sekalian. Kita tengok sedikit video ni. Macam mana bermulanya anak-anak hari ini. Dilahirkan dunia. Lahir ke dunia di hospital. Dia dah pandai dah sekarang ini. Pandai apa? Pandai teknologi. Dah pandai selfie. Dah besar dah. Teknologinya, radionya, TV-nya, komputernya, pandai dia pada mak ayah. Dan awas mak ayah sekalian, oleh sebab kita tak pandai teknologi, anak kita lebih pandai. Kadang-kadang dia ada satu akaun satu akaun Instagram tak apa-apa, dia buat akaun itu dan dia buat password. Mak ayah tak tahu passwordnya apa. Jadi mak ayah yang baik, mak ayah yang hebat, yang bijak, dia akan minta anak dia buka. Kalau ada password pun bagi tahu mak apa passwordnya. Karena ada begini berlaku. Ada anak itu, perempuan khususnya, dia foto entah apa-apa, gambar yang tidak sepatutnya dia ambil gambar dengan kawan-kawan dia, gambar yang tak bagus lah. Dan dia upload ke situ. Gambar itu dijadikan bahan. Ada orang jual, ada orang minta duit. Kalau kamu tak bayar gambar ni, aku akan sebar ke dalam internet. Ada budak tu berlaku budak ni, kes ini, duduk pula bukan dengan mak ayah sebenar, duduk dengan mak ayah angkat. Mak ayah angkat dipanggil ke sekolah nak cerita pasal gambar ini. Ada orang ugup budak ni, tak datang ke sekolah. Stres budak tu. Dia sendiri buat salah, mak ayah dia tak mau tolong dia lagi. Dan ada lagi hal lebih jauh dari itu. Anak-anak orang Islam, dia foto, dia upload banyak, kemudian dia meninggal dunia. Mak dia yang bermimpi tiap malam, 3 malam berturut-turut anaknya menangis, melolong-lolong dalam kubur, minta tolong di-delete semua gambar-gambar tadi. Hati-hati itu. Okey. Ini nota hidup dan mati, kita skip hari ini. Jadi hidup ini adalah pilihan mak ayah. Hidup ini adalah pilihan. Kita main game saya nak suruh tulis tarikh lahir anak. Hidup ini pilihan. Option kata orang putih. Apa itu O? O itu bagaikan tidak ada. O itu bagaikan kosong. Kadang-kadang dulu waktu dulu kita menulis waktu isi SIM card ini, kita ada satu password. Nak isi duit dalam kredit telefon kita ni dululah. Sekarang tak ada. Kita kena isi berapa nombor, ada O, ada kosong. Kadang-kadang kita tertukar, ini O ke kosong? Di O tu ada bagaikan tidak ada. Jangan jadi mak ayah yang ada di rumah tapi bagaikan tidak ada. Khususnya ayah lah biasanya tu. Ayah kamu tu bisu. Ada pun macam tak ada. Tidur saja, kerja tak tolong. Ada seorang ibu telefon saya, dia menangis, dia stres sebab anak dia darjah 5 telah diberikan handphone, diberikan internet, suruh belajar tak mau belajar. Di Semenanjung. Suami ada puan? Ada. Tapi suami saya dia tidak pedulikan anak urusan belajar, dia serahkan pada saya semuanya. Cikgu tolonglah cikgu, tolong telefon anak saya, tolong counselling dia. Saya sanggup bayar cikgu. Mak ayahnya bersungguh-sungguh, dah beli handphone, dah bagi top up, bagi segala, tapi anak dia perempuan pula tu. Anak perempuan tu dia sangat anak perempuan yang comel tapi malas belajar. Jadi jangan jadi orang yang kosong, orang yang hidup di dunia ada bagaikan tidak ada. Yang ada suami yang menagih dadah, isteri dia yang cari duit hari-hari, dia perlukan duit untuk beli dadah setiap hari RM60. Isteri yang cari duit untuk suami, punyalah apalah dahsyatnya dunia ini. Jangan jadi O anak O sama dengan kosong. O itu adalah kosong itu orang yang tidak ada guna hidup dunia ini. Orangnya tidak ada manfaat, ada saja tidur, kerja tak. Orang lain yang bagi dia makan. Minta jauh.
Tapi jadilah orang yang ingin P, itu ingin buat perubahan, menjadi orang yang lebih baik. Jadi ibu, jadi ayah lebih baik, dan susuli dengan tindakan. So apa tindakan sekarang ini? Kita dorong anak kita pergi sekolah, karena cikgu dah bagi handphone, dah bagi segala-galanya. Jangan takut corona, belum ada orang yang mati, kecuali orang yang telah ditakdirkan mati. Duduk di rumah pun boleh meninggal juga. Kemudian kita perbanyakkan impian. Anak kita mesti jadi orang yang hebat, jadi orang yang kaya, orang ada duit. Kalau ada duit tu semua boleh, ya kan? Nak melancong kat dunia boleh, nak beli tu, boleh beli kereta, boleh isi minyak, boleh bayar yuran sekolah, boleh. Kalau ada duit. Kalau duit tidak ada, yuran sekolah tak boleh bayar, anak nak beli tu nantilah dulu, nak beli ni nantilah dulu. Lebih malang lagi, duit ada sikit, bapaknya hisap rokok. Berapa sen satu batang rokok tu. Anaknya hidup susah, tapi ayahnya hisap rokok. Pergi sekolah bawa duit RM2 je, kadang-kadang tak bawa. Dan buatlah optimal sehabis baik. Optimal ini sehabis baik. Kita buat semampu kita lah. Dan kita niatkan semua ni aku buat ini adalah ikhlas bantu. Aku tidak ada nak minta pada anak-anak ini balasan nanti bila mak ayah nanti dah tua. Kau mesti bayar balik duit yang ayah telah habiskan ini. Akhir sekali, apa nak jadi pada anak kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, serah pada Tuhan. Doakan anak jadi orang hebat, serah pada Tuhan lah. Kita tidak tahu nanti, kita tak tahu dia akan jadi apa. Walaupun dia hari ni ada cita-cita, adik nak buka kedai RM2 nanti ya. Adik nak buka kedai RM2. Ini kakak ni nak jadi engineer, abang nak jadi arkitek, doktor. Itu niat dia. Yang terjadi nanti belum tentu, Okey, kita tengok video ni sikit, Cik boleh balik. Rehat ilmu anak. Nah, kalau boleh. Kuat tak suara ni, Macam slow je, kita kuatkan sikit. Cik boleh balik. Rehat. Cik boleh balik. Rehat ilmu anak. Nah, kalau boleh saya nak balik rumah saya sendirilah. Abah balik rumah kita. Nenek akan jaga abah sampai abah betul-betul sihat. Okey. Tak boleh jaga anak separuh raya. Dah tanya dah, tapi kata tak ada. Berapa lama nak beli abang? Sampai dia baik lah bang. Cik ni kan boleh pakai iPhone. Habis tu nak buat macam mana lagi? Dah kau tiba-tiba abang kena kerja kat luar? Tak apalah, kami boleh tak tolong buat dia yang benar. Okey, bagi. Dan apa? Kurma. Panas sangat kopi tu? Taklah, tangan abang kan kena dekat. Kakak, ambilkan mama punya dengan kain ni. Beli kafe baru raya ni. Abang ni kenapa ni? Dah tahu. Abang pakai nasi tak? Abang duduk sini, Abang. Dekat kaki Abang. Dekat kaki air. Abang pakai bilang ni. Tak tumpah, tak pecah, tak berbahaya. Aku dah pakai lampir, pastinya oleh kata kuat-kuat. Lihatlah, aku terkapar dan luka. Dengarkanlah cerita dari dalam jiwa. Aku pulang. Jadi boleh kenapa? Main apa tu? Nanti bila kakak besar, abah dengan mak duduk sini, kakak dengan adik dengan rumah. Allah jangan lupa pakai lampir tau. Lihatlah, aku terkapar dan luka. Dengarkanlah cerita dari dalam jiwa.
terima kasih nak menonton. Baik, saya nak minta pendapatnya. Siapa dulu ni? Cik Nur Farhana ni, Cik atas nama Nur Farhana. Boleh buka mic sekejap? Mic belum buka lagi tu, tekan di handphone tu. Okey, apa yang dapat tuan dapat dari video tadi? Apa yang dapat 1 poin? Punya anak yang tak kenal budi ibu bapa itu. Iya, anak tak kenal budi ibu bapa. Okey. Bagus sekali, terima kasih. Jadi, ada balasan untuk anak seperti itu nanti kalau macam tu dia buat pada orang tua dia ya. Okey, terima kasih tuan. Kita persilakan Puan Ana Materang. Ibu Ana Materang, tekan mic-nya. Apa tadi boleh ambil? Iya, tidak. Ya, mudah-mudahan anak kita tak jadi seperti itu ya. Yang tidak menghargai bapaknya tu ya, Puan Ana ya. Mudah-mudahan jadi anak baik. Terima kasih. Okey, Tuan Kanda. Iya. Terima kasih. Ibu Husin. Puan Husin, ada masukan lain? Sangat sedih sekali ya. Okey, bagus sekali. Kita persila Puan Dayang dulu. Puan Dayang Norima. Tekan mic-nya Puan Dayang. Kau lagi bawa kereta? Kita pergi ke Puan Siti Hajar dulu lah. Siti Hajar ya. Iya, anak yang dengar tapi agak jauh sedikit. Lupa jasa orang tua ya, yang telah besar dari kecil lagi. Okey, anak-anak boleh tengok sekali ya. Okey, Jacinta. Puan Jacinta. Tak nampak itu fotonya. Tidak mengenang jasa ibu bapa. Okey, terima kasih semua yang telah memberi respon. Terbaik sekali, super sekali. Boleh kita sambung lagi ya. Jadi inilah orangnya yang buat filem tu. Jadi ketika habis buat filem, mereka sama-sama menangis. Saya jumpanya ini di sebuah sekolah juga ini. Ini satu ada anak dari Indonesia ya. Sangat sedih sekali, usia dia 10 tahun sudah meninggal mak ayahnya. Mari kita tengok video ni sebentar ya. Keluar suaranya. Kalau ini itu nasib anak ya, anak yang ibu ayah dia lebih awal meninggal. Maka hiduplah dia dengan adik-adiknya terlunta-lunta dan dia ambil tugas ayah dia menjadi pengamen, main gitar di Indonesia, cari duit untuk beli beras. Entah berapa lama lah dia boleh bertahan ya. Sangat sedih sekali. Tapi yang bagusnya apa kita boleh ambil dari video ini, sebelum ayahnya meninggal, sebelum ibunya meninggal, dia selalu menitipkan kata-kata nasihat ya.
Jaga adik, jangan pukul, kalau berantam dengan orang, bergaduh, biar saja apa orang kata, biarlah kita salah ke atau dia yang salah, biar Tuhan yang tentukan. Akhirnya meninggal ibu ayah ini, dan kata-kata nasihat mak ayah ini, semangat mak ayah ini, motivasi mak ayah ini terus melekat di dalam diri anak-anak itu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita rajin berkata-kata untuk anak-anak kita ini, ya. Nasihat dan sering nasihat. Baik, satu benda yang hilang dalam hidup ini itu adalah kemahiran keibapaan yang hilang. Kita nak bawa kereta, kita belajar dulu kan cara bawa kereta. Tapi kita nak kahwin, kita tak belajar macam mana cara nak didik anak. Kita tidak pernah hadir satu kursus. Oh ya, pertama macam ni kan nak didik anak. Pertama anak tu lahir, umur dia sebulan, umur dia 3 tahun. Kita tidak pernah belajar. Itulah yang membuat kita kekurangan dalam hidup kita hari ini. Jadi kita perlu belajar dari orang lain yang pengalaman, ya. Karena ada satu orang di Sabah, di kampung tempat itu apa namanya, di daerah Beluran di Sabah. Dia ni buta huruf, tak tahu baca tulis. Tapi yang anehnya, saya dapat cerita dari Encik Saka tadi yang sudah meninggal tadi. Anak dia 10 orang semua masuk universiti. Dan rumah dia tidak ada elektrik. Rumah tak ada elektrik. Dia orang buta huruf. Anak dia 10 orang masuk universiti. 10. Dan pihak Jabatan Agama Islam Sabah datang ke rumah itu untuk siasat. Apakah yang telah mak ayah mereka buat sampai anak mereka yang miskin ini, yang tidak ada elektrik ini, masuk universiti. Rupa-rupanya begini ya tuan-tuan. Jadi ketika tiba waktu malam, menurut cerita yang saya dapat, dia pasang satu lilin ke pelita ya, yang pakai minyak tanah. Kemudian dia panggil anak dia duduk keliling. Cepat baca buku, siapkan kerja sekolah. Jadi dia pegang rotan. Masya Allah, hebat bapak ini. Dan dia ambil action, dia ambil tindakan ini, minta tolong anak dia semua baca cepat. Kerana minyak tanah ini, dia setiap minit dia semakin berkurang dan akan habis. Itu saja. Dia buta huruf, macam ada di kalangan kita ini, tak tahu baca tulis, tapi dia mainkan peranan. Mulutnya itu power. Dia boleh membantu anak-anak dia menjadi anak-anak yang hebat, di Beluran Sabah. So, anak kita adalah harta kita. Kita perlu jaga dia. Anak ini harta di masa depan. Kalau kereta motor ni harta hari ini, dia boleh rosak, boleh dicuri orang. Okey. Satu saja saya nak sampaikan. Tajuk dia adalah anakmu bukan milikmu. Mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, wahai ibu, tapi bukan dari engkau. Dari Tuhan. Mereka ada padamu hari ini, tapi bukan milikmu. Berikan mereka kasih sayang, namun jangan berikan pemikiranmu pada anakmu. Karena pada mereka itu ada alam fikiran mereka sendiri. Kau berikan rumah bagi tubuhnya, bagi jiwa, bagi raganya, tapi tidak bagi jiwanya. Boleh berikan rumah untuk anak, untuk tubuh dia tinggal, tapi kita tidak boleh bina rumah untuk jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tidak dapat kau kunjungi, wahai ibu dan ayah, sekalipun dalam mimpi. Kau boleh berusaha untuk menyerupai mereka, namun tidak boleh membuat mereka serupa denganmu. Sebab kehidupan ini tidak pernah berjalan mundur ke belakang ataupun tenggelam ke masa lampau. Engkaulah busur tempat anakmu, anak panah hidup bersama. Jadi kata penyair ini, kalau anak panah itu kan kalau terlepas dari panahnya tu, dia pergi dan tak kembali lagi. Dan ibu itu adalah sepertinya panah
Anak kita itu seperti anak panah, sudah keluar dari perut ibu, dia tidak akan masuk lagi, tidak akan kembali lagi jadi baby, dan dia ada rumah sendiri masa depan dia. Kitalah yang membantu hari ini menjadikan rumah dia itu rumah yang masa depan itu berilmu, rumah yang bahagia, rumah yang aman, rumah yang educated. Kitalah yang mendorong-dorong mereka. Ya. Okey, apa fungsi anak kita ni dalam dunia ni? Ibu ayah boleh catat, boleh tulis, boleh catat. Pertama sekali, anak ini adalah sebagai perhiasan hidup untuk orang tuanya. Dia sebagai perhiasan hidup. Kemudian ketika dia sudah dewasa sedikit, bukan dewasa ya, besar sedikit, dia jadi apa anak ini? Dia jadi raja. Jadi raja. Apapun yang dia minta kena kita ikutkan. Nak mainan dah ada dah. Nak juga merajuk. Okey, bila dia besar sikit lagi, dia jadi hamba. Ini anak tonton sekarang ni yang darjah 5 6 ini, dia sudah jadi hamba. Kakak, tolong sapu depan rumah. Kita lagi sapu dia ya. Kakak, tolong pergi depan kedai beli ais batu. Ada orang datang rumah sebentar lagi. Kita lagi. Tak ada orang lain ke? Tak ada orang lain ke? Dia tanya mak dia kan. Iyalah, kamu anak mak. Takkan mana panggil Mutusami. Kita lah. Kamulah anak mak. Mak minta tolong kamulah. Dia jadi hamba. Tadi raja kan. Semua apa dia nak, mak turuti. Dah ada dah. Nak apa dia? Spiderman, Ultraman. Dah belilah dulu kan, sudah beli. Itu Ultraman 2, kita nak Ultraman 3. Oh, ada Ultraman 2, Ultraman 3 rupanya ya. Dan anak ini bila dia besar sikit lagi, mak ayah, dia jadi apa dia? Dia jadi kawan kepada ibu ayahnya. Jadi kawan pada ibu ayah. Bila dia besar ini umurnya 15 tahun. Bila jadi kawan mak ayah, waktu ini mak ayah tidak boleh pukul lagi anak. Kalau nak pukul dia bila? Nak tarik telinga dia. Masa dia kecil-kecil tu. Kalau dah besar nanti, tak boleh pukul lah. Kerana masa mendidik dia tu waktu kecil. Sudah besar gini jadi kawan. Tapi kalau mak ayah tidak pandai mendidik anak-anak, ataupun pandai didik tapi anak tu jenis melawan, hilang bahagia hidup ini. Kawan K anak-anak yang menjadi musuh dalam keluarga. Anak-anak yang jadi musuh pada ibu ayah. Ibu ayah suruh ini dia tak mau, itu dia tak mau. Dia ada cara dia sendiri. Tak sama dengan mak ayah dia. Dan beramai orang-orang tua-tua yang hidup di rumah, orang tua yang suap makan dia bukan anaknya sendiri, tapi justru orang lain yang suapnya makan. Menangis tak tahu anak di mana. Ibu ini anaknya tinggalnya di hotel, cari hotel, sewa hotel, dan tinggal ibunya tu di hotel. Dan anaknya hilang. Menangis dia di hotel. Anaknya tak tahu di mana. Anaknya tinggal di situ. Anaknya sendiri dibakar oleh anak dia. Dari kecil dia besarkan anak, dan anak itu dah besar terlibat dengan dadah. Tak boleh kawal anak. Dan anak menjadi penyakit dadah, fikirannya tak betul, dan dia bakar rumah dia tinggal. Di mana duit mau cari untuk buat rumah lagi mak ya? Kita orang susah dapat anak seperti itu. Minta jauh. Dan ini berlaku juga di Semenanjung. Seorang cucu telah potong kaki nenek sendiri gara-gara nak duit dari nenek untuk beli dadah. Sudah ditangkap itu. Jadi dia menyusahkan bukan sekadar ibu ayah dia, tapi nenek dia juga dia susahkan. Dan berapa banyak terjadi dalam dunia ini perceraian ibu dan ayah gara-gara anak. Gara-gara anak Karena awak lah anak kita jadi macam tu.
Kata saya pula, awaklah punya pasal. Suami isteri bergaduh. Akhirnya bercerai. Anak jadi penagih dadah. Dan ini cerita anak durhaka. Kau bukan perempuan, kau betina. Dia panggil mak anak dia, dia panggil mak dia perempuan, bukan betina. Engkau bukan perempuan, kau betina. Mak dia tampar dia lari. Dia lari, merajuk, mak dia kejar dia. Nak pujuk dia, nak minta maaf. Apa yang terjadi? Si adik ditarik oleh kereta. Orang bawa kereta sudah tidak sedar lagi. Ada anak di belakang tertarik. Ibu di belakang terus kejar. Terlepas akhirnya dan terpijak van lagi. Anak ada dua. Yang baik selalu tolong ibu. Itu yang meninggal dulu. Yang baik. Buah hati ibu. Yang laki-laki itu yang melawan mak. Itulah yang hidup lagi. Terpaksalah mak hidup dengan anak yang makan hati. Terus derhaka ibu. Jadi ibu ayah sekalian, ini hari Ahad lepas saya berada di Batu Pahat Johor dalam sesi kaunseling dengan mereka-mereka yang terlibat dengan dadah. Salah seorang tu adalah perempuan. Sekolah tak tinggi, ambil dadah, syabu. Ini sama juga ni, syabu semua ni. Dan saya perhatikan begitulah. Mereka sudah miskin. 800 saja gaji sekarang ini kerja. Sudahlah miskin. Main dadah lagi dan masih ambil lagi sampai sekarang ini. Sekali-sekali ambil dadah. Miskin, ambil dadah, sembahyang pun tidak, Tuhan tak tahu di mana. Hidup melarat terus menerus. Dan ini surat khabar hari ini. Hari ini pun surat khabar tadi saya ambil. Pernah dicekup 36 kali. Penagih mengaku terjebak dadah. Tengok sebelah kanan ini. Sejak berusia 11 tahun. Jangan anak kita tak pergi sekolah, tetapi kita tak tahu dia pergi mana. Dia terlibat dengan dadah. Ni 11 tahun ni, mak ayah. Macam perempuan tadi saya tanya dia, mak kamu tahu tak? Kamu terlibat dengan dadah? Tak tahu. Mak ayah tak tahu dia. Dia duduk di rumah sebelah, dia pergi kerja. Dia masa remaja lagi, dia ambil dadah. Dia masuk kelab malam. Belum kahwin lagi tu. Saya tanya dia, lepas ni kamu nak, apa harapan kamu pada diri kamu? Tak tahu. Apa harapan kamu untuk diri kamu? Tak tahu. Itu pun tak tahu. Saya bimbing dia, ikut saya. Saya harap lepas ini saya dapat kahwin, dapat jadi ibu yang baik, dapat jadi anak yang baik. Kita yang bimbing dia. Jadi ibu ini sedih. Selalu menangis. Menangis ketika nak bersalin, ketika anak sakit, anak lapar, anak susah, anak derita, anak berjaya universiti pun menangis juga. Ketika anak dia meninggal pun dia menangis. Anak dia ramai, ibu ayah yang anak lebih dulu meninggal dari ibunya. Ibunya panjang umur hidup. Mungkin di Sarawak ramai ibu-ibu yang usia dia panjang. Tapi anak lebih dulu meninggal. Jangan anak-anak jadi seperti ini, anak-anak derhaka pada ibu bapa. Ini di Sumatera Barat di Indonesia. Kisah Malim Kundang, anak jadi batu. Gara-gara dia derhaka pada ibu dia. Ini surat khabar ini. Bunyi budak menangis tu anak kau, tak pergi sekolah ke? Tanya jiran sebelah. Tak, Kak Timah semalam kena campak, kata maknya. Lah, yang viral kena campak tu anak kau ke? Kan ada budak kena campak kan? Bukanlah Kak. Kak Timah, anak saya itu kena demam campak lah. Oh, ya ke? Jiran-jiran pun perasan anak tak pergi sekolah. Orang tanya, kenapa tak pergi sekolah anak dia tu? Tak tahulah. Okey, sekarang ibu ayah sekalian, saya minta sekejap untuk tulis tarikh lahir anak masing-masing. Cuba tulis. Tulis di kertas tarikh lahir anak. Saya nak tutup kipas sekejap. Okey, sudah nampak Pak Ibu Materang dah siap tulis tarikh lahir anak.
Okey, sekarang ada tak angka 9 di tarikh lahir itu? Ada ke tidak? Kalau ada, potong. Okey, ada ke tidak? Okey, Ibu Ana, cuba tulis tarikh lahir anak. Saya bagi contoh sini ya. Berapa tarikh lahirnya? 24 April. April tu tukar ke bulan 4 04 2009. Ini siapa nama anak ni? Muhammad Fikri. Muhammad Fikri Fikringan. Okey. Okey, baik. Tak apalah, salah sikit, tak apalah. Kita nak yang penting tarikh lahir tu ya. Baik, sekarang cari ada ke tidak angka 9. Ada kan? Okey, kalau ada potong. Ini angka 9. Itu angka 9. Besar lagi. Potong. Jadi kosong pun potong juga. Kosong potong. Kosong potong. Okey. Sekarang campur yang bakinya nih. Yang warna merah nih Okey, berapa nih? 2 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Cuba campur. Kalau lebih 9, tolak lagi 9. Ni Ibu Ana, cuba campur 2 tambah 4 berapa? Bukan. 2 tambah 4. Gitu. 6. Okey, tambah 4 lagi ni. 6 tambah 4 lagi. 6 tambah 4 jadi 10 kan? Okey, tambah 2 lagi ni. 12. Okey, pandai. Baik, 12 tolak 9. Tolak lagi 9. Jadi jawapannya adalah 12. Okey, saya. Ya. 12 tolak 9. Berapa tinggalnya? 3 ya? Okey, 3. Okey, bagus. Okey, ibu ayah lain boleh buat. Kalau tak faham, boleh tanya anak. Jadi anak ini, Muhammad Fikringan ini orang nombor 3. Orang nombor 3. Okey, apa tu cikgu orang nombor 3? Orang nombor 3 ni orang yang aktif. Dia ni aktif. Tak suka duduk diam. Ciri-cirinya ni. Aktif, tak suka duduk diam. Dia suka ni kalau boleh kerja-kerja panjat gunung ni, dia suka ni kerja aktiviti lasak ni. Orang nombor 3 ini. Tengok anak kita kenali. Okey. Tuan Kanda. Anak yang dapat handphone tu berapa nombor dia? Berapa nombornya? Sebentar hang. Okey, yang lain dapat tak kira? Ibu Hussein cuba kira anak punya tarikh lahir dapat nombor berapa hujung ini? Kalau Muhammad Fikringan ini nombor 3. Caranya tadi apa? Potong 9, potong 0. Ada hand pula laptop ini. Okey. Okey, Tuan Kanda tadi anak nama siapa anaknya? Faustina. Okey. Tarikh lahir tadi berapa? Okey, Faustina. Okey, tarikh lahirnya? Okey, 8 bulan 11 2011. Okey. Kita tengok sini ada tak 9? Jadi ada ya. 8 ini
dengan 1 ni kan 9 ini. Ya itu dibuang, dipotong. Ini letak tepi dulu. 8 dengan 1 dipotong, jadi yang tinggal ini 1 tambah 2 jadi 3. Tambah 1 lagi jadi 4. Tambah 1 lagi jadi 5. Okey. Faustina ni orang nombor 5. Orang nombor 5 ni anak yang kuat keinginan dia. Kalau apa-apa yang dia mau mesti dia dapatkan. Keras. Betul Orangnya keras. Orangnya keras. Keras orangnya ni. Dan ada sedikit degil ini. Degil. Tapi degil tu bagus sebenarnya ya. Saya bukan kata degil tak bagus. Cuma kalau dia guna degil tu untuk dia tak bagus, jadi tak baguslah. Bapaknya larang, jangan pergi kawan dengan anak tak baik itu. Tapi dia degil, dia pergi juga, dia akan terima akibatnya. Tapi bila bapaknya kata tak payah pergi sekolah, tak payah belajar, rajin-rajin. Tapi dia degil, dia belajar juga, nak pergi juga sekolah. Dia akan berjaya. Jadi degil itu adalah salah satu sifat keras. Jadi sifat keras ini boleh bantu dia untuk berjaya. Dan biasanya orang degil ini, orang-orang yang tidak terikut dengan kawan-kawan yang tak baik. Kawan-kawan, kalau dia laki-laki lah. Yang lain hidugam semua. Dia tak ikut. Kerana dia degil. Aku tak mau hidugam. Contoh. Ini Faustina. Okey, ada siapa lagi? Nak tengok anaknya tadi lahir? Kita ada masa lagi ni, beberapa minit. Okey, Puan Husin. Siapa dulu? 14 bulan 9 2012. Nama anaknya? Nama anak? Christinia. Tak apa-apa je lah. Oh, Cecilia. Okey, Cecilia aja lah. Okey, 14 OSS Cecilia Okey, tak apalah. Nama tu kurang penting. Tarikh lahir ni Okey, sekarang ni cari 9. Ada ke tidak? Ada tutup ni. Kosong tu pun abaikan. Kosong ni juga tutup. Okey, yang tinggal 1 tambah 4 5. 5 tambah 2 7. Tambah 1 8. Tambah 2 9 10. 10 ya. 10 tolak lagi 9, tinggal 1. Okey, Cecilia ni pun watak 1. 1 ni lah watak pemimpin. Perangai dia macam pemimpin, keras orangnya, dia kurang menerima pendapat orang lain orangnya. 1 ni. Dia punya sikap tak baik dia tidak terima pendapat orang lain. Dia pakai pendapat dia saja yang betul. Jadi macam mana nak tackle anak ini? Ini kita boleh kenal anak kita ni. Anak kita ni akan jadi anak hebat ini. Dia bakal jadi pemimpin nanti. Dia suka memimpin ini di sekolah. Kalau lantik dia jadi ketua kelas, dia suka ini. Jadi pengawas. Mana dia ada ciri-ciri pemimpin. Jadi anak-anak ni hebat semua ni. Nombor 3 ni juga ni. Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sama ni. Sama dengan Fikri Ringan ini, nombor 3. Okey, ada lagi lain lagi? Yang belum dapat kira. Okey, Tuan Farhana. Nama anak Nur Farhana. Okey. Tarikh lahir? Okey. Buang 9. Buang 9, buang kosong. Apa yang tinggal? 2 tambah 4, 6. Tambah 2 lagi, 8. Tambah 1 lagi, 9. Jadi Farhana ni orang nombor 9. Orang nombor 9 ini, ciri-ciri dia mudah berjaya sebenarnya ya. Orang ini mudah berjaya. Apapun yang dia buat. Dia buat benda baik, mudah berjaya. Dia buat yang tak baik pun mudah berjaya. Ini kelebihan dia ni. Dia pun suka jadi pemimpin ini. Kecil hati ni, dia ni merajuk kalau tak lantik jadi ketua ni. Ini pun sama juga ni. Suka jadi pemimpin.
di sekolah. Jumpa cikgu nanti, tuan cakap cikgu, anak saya ini kalau boleh lantiklah jadi pengawas. Tak salah tak salah ayah, ibu cakap pada guru sekolah, anak saya ni kalau boleh cikgu ya, bukan paksa, lantik dah jadi pengawas biar dia ada tanggungjawab. Karena dia senang, anak seperti ini, dia senang dapat tanggungjawab. Karena ciri-ciri dalam jiwa dia tu ingin jadi pemimpin. Dan biasanya anak seperti ini nombor 9 dia suka pada matematik. Ada yang jadi pegawai bank nombor 9 ini. Dia suka kira-mengira. Okey, ada lagi? Puan Dayang nampak nak bagi tahu sesuatu tu. Puan Dayang apa nama anaknya? Tak dengar suara Puan Dayang, buka mulutnya. Buka on mic-nya. Kalau tidak kita pergi pada orang lain. Okey, kita pergi pada Puan Siti Hajariah dulu. Puan Siti Hajariah. Okey, anak mana? Nama siapa anaknya? Ryan Okey. Berapa tahun lahir Ryan? Bulan 10. 2010. Okey. Ada tak 9 sini? Ataupun campur-campur jadi 9? Mana ini? Ryan 2 tambah 3, 5. Tambah 1, 6. Tambah 2, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama 1, 9. Sama dia. Ryan sama dengan Farhana. Sama, ciri-cirinya itu suka jadi pemimpin juga. Jadi anak ini waktu lahir itu dia ada tarikh lahir dia kan. Tarikh lahir dia tu sudah ada dia punya potensi dia tu. Apakah nanti dia jadi Perdana Menteri? Tidak mesti. Tapi perangai dia tu ada. Nombor 5 ini tadi saya tanya ayah Faustina ni kan, betul katanya. Ni. Dan biasanya saya jumpa anak murid yang tak nak pergi sekolah tu orang ini nombor 5 ini. Nombor 5. Okey, ada lagi? Siapa lagi ni? Faustina Oh. Bagus dia. Ada dia sebelah tu. Oh ya. Baru tak sekolah. Tapi kalau demam sikit-sikit pun dia pergi juga Ya, dia. Bagus, dia keras orangnya. Keras dia punya keinginan dia mau belajar. Oh iya. Okeylah, nampaknya tak ada yang lain lagi. Kita ada 8 orang ini. Ada siapa lagi yang belum bagi tarikh lahir anak? Ini baru. Mana Faustina? Faustina, cantik. Tadi Faustina rajin pergi sekolah lepas ni habis cuti sekolah sama cuti sekolah nanti habis pergi sekolah lagi. Okey, yang dah ada sini Fikringan, Faustina, Cecilia, Farhana, Ryan. Siapa lagi? Anak siapa lagi yang belum kita tengok ni? 3 orang lagi. Tak ada lah. Okey, kita pergi depan dulu Okey, boleh sekarang saya minta ibu ayah tuliskan 3 harapan untuk untuk anak-anak sebagai ibu ayah. Tuliskan 3 harapan sambil kita pasang muzik. Yang tak tahu tulis boleh menulis dalam fikiran saja. Tuliskan, guna handphone boleh. Kalau ada pulpen tulis. Apakah harapan anda sebagai ibu, sebagai ayah untuk anak-anak? 3 saja.
sebagai ibu, sebagai ayah untuk anak-anak. Yang pertama, saya ingin anak saya jadi anak yang bagaimana? Sebelum ayah pergi, takkan kembali. Tak lagi menghiasi hari-harimu. Hari ini ayah masih ada lagi. Hari ini ibu masih ada lagi. Satu saat dan ketika nanti ayah tidak ada lagi di sini anak-anak. Dan inilah pesanan dari ayah untuk anak-anak. Dengarkan baik-baik. Oke, ayah Farhana dah siap nampaknya. Udah tunggu Puan Ana Matrang, Pak Usin lagi menulis. Anakku sayang, teruskanlah perjuangan ayahmu, doakan ayah moga diterima dikasihi Tuhan yang Oke, sambil-sambil kita tunggu ibu lain siapkan nulis. Saya minta ayah Farhana boleh on kan mic dan bacakan dulu harapan Tuhan sebagai ayah untuk anak-anak. Farhana, mari dekat sini dengar. Oke, sekejap kita off yang ini. Waalaikumsalam. Amin. Satu. Betul. Oke, berjaya. Jadi anak berjaya masuk universiti. Dua, yang ketiga. Amin ya. Mari kawan-kawan kita aminkan doa dari ayah Farhana. Semoga doa itu kembali untuk kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Baik, kita pergi pada Tuan Kanda. Oke, Tuan Kanda, boleh on mic-nya? Faustina Kanda, ayahnya boleh on kan mic? Ya, harapan. Ya, harapan untuk anak-anak. Amin. Satu. Amin. Amin. Itu yang penting ya. Terima kasih Tuhan. Yang penting sehat, walaupun dia tidak kaya, tapi sehat. Semoga dia sehat terus. Oke. Yang ketiga siapa? Nak baca dulu. Dipersilakan Puan Siti Hajar. Hajar ya. Oke. Satu. Yang kedua. Mengenang jasa orang tua. Yang ketiga. Amin ya. Semoga jadi anak yang baik, terbaik, membesar, jadi orang yang hormat orang sekeliling. Oke, terima kasih Puan Siti Hajar. Seterusnya kita bagi pada Ibu Ana Matrang.
Waalaikumsalam. Ya. Satu, amin. Anak yang soleh, amin. Dan solehah. Jadi contoh untuk adik-adik yang terbaik ya. Oke, amin. Yang 3 saja ya. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin ada 4, mungkin ada 5, tapi kita baca 3 saja dulu. Ya, oke, terima kasih. Dipersilakan Puan Jacinta. Puan Biti mana tadi Puan Biti? Oke, Puan Jacinta. Berjaya dalam pelajaran. Contoh adik-adik. Anak sulung kah anak ini? Anak ketiga. Oke, terima kasih. Ya, amin amin. Akhir sekali, saya tak nampak yang lain. Saya nampak ada Puan Dayang Norima. Puan Dayang boleh on mic sambil-sambil tu. Halo Puan Dayang. Puan Dayang boleh tekan mikrofonnya biar boleh kita dengar semua. Tidak nampak respon Puan Dayang. Entah A, entah B, entah C, tak tahu kita gimana dia dengar ke tidak kita cakap. Puan Biti mana tadi Puan Biti? Okey. Ada masa sikit lagi, kita teruskan lagi ya. Ada satu yang penting yang saya nak sampaikan hari ini. Baik. Hidup ini macam main bola. Ya, dalam padang bola ini penuh dengan penipuan. Perhatikan ya. Jadi kita hidup di dunia ini macam itulah, penuh dengan penipuan. Kadang-kadang ada orang pinjam duit kita, katanya mau bayar, tapi tak bayar. Jadi padang bola itu macam dunia ini, penuh dengan penipuan. Sudah kita kejar bola, terlepas lagi. Jauh-jauh kita kejar bola, sudah dapat, terlepas lagi. Jadi jangan jadi dalam hidup ini kita buat silap ya. Ibu ayah tengok satu video ini. Karena kalau kita silap mendidik anak, kita akan terima padahnya. Anak kita terima padahnya. Ini video seorang ibu. Seorang ibu balik dari mana ya? Anaknya di belakang dibonceng naik motor, tak pakai helmet, tapi ada baju lebih panjang di belakang tu. Apa yang terjadi? Anak yang terjatuh, tangan anaknya masuk dalam lidi motor. Kesilapan ibu, anak jadi mangsa. Kerana ibu yang hantar anak dia ni, ambil anak sekolah, hantar anak sekolah. Suami tidak ada, suami pergi kerja. Dan kabarnya anak ini patah tangan ya. Sian ya. Ini satu lagi. Entah apa yang dipikirkan oleh pemandu motor ni. Ada anak 2 di belakang, 3 tu. Ada lori lalu. 3 meninggal dunia. Karena ibu itu dia banyak fikir ya, banyak fikiran sampai tak sempat fokus bawa motor, tak tengok lagi kiri kanan. Dia mudah orang kata mudah gelabah ya, tuan Kanda, perempuan ini. Dia hati-hati ya. Kita tolong suami bagus, ringankan suami kerja. Ada satu ibu baru ni, cikgu, dia suruh suami dia pergi beli susu. Tak ada di kedai itu susu tu. Dia suruh suami dia pergi kedai lain. Suami dia pergi kedai lain dan meninggal dunia aksiden. Sampai sekarang dia meratapi nasib. Kalau dia tak paksa suami dia hari itu, pasti suami dia tidak meninggal dunia. Jadi apa peranan ibu ayah? Peranan ibu ayah macam orang main bola, kita hanya menjadi supporter, itu penyokong. Sokong anak-anak. Sokong anak-anak kita untuk belajar. Tengok di Jepun ini, apa yang terjadi dalam filem ini? Budak ini dia lompat.
tak lepas. Dia lompat tapi tidak lepas. Dua kali. Masih tak lepas. Nangis dia tak lepas. Kawan-kawan tengok, ibu ayah datang. Kali ketiga tak lepas. Apa yang terjadi? Diminta semua kawan-kawannya turun dan berikan dia sokongan, dorongan, motivasi. Dan lihat apa yang terjadi. Kaki dia tidak bertambah panjang setelah dia dapat motivasi. Jadi anak yang diberi motivasi, kaki dia tadi tetap macam tu, tidak panjang, tapi semangat dia mulai membara dan dia lepas lompat. Okey, untuk terakhir sekali hari ini, sesi ini, mungkin tuan-tuan kenal ini. Siapa boleh sebut ini? Siapa nama ni? Dah ada nama sini Rano Karno. Apa kerja dia? Penyanyi dan pelakon. Ini satu filem dia yang terakhir. Dikit duit. Dulu Lu tadi pagi-pagi ngapain Bang? Kita tengok sebentar filem ni. Bentar. Lu tadi pagi-pagi ngapain Bang? Gak ada kelas be. Kagak ada kelas. Bagaimana urusannya? Emang kelas lu kemana? Rubuh. Maksudnya nggak ada pelajaran, Be? Kagak ada pelajaran. Jadi lu udah kehabisan pelajaran? Itu gimana sih? Kok kagak ngerti nih? Be, dosennya kan nggak ngajar di satu sekolahan. Dia ngajar di sekolah lain juga. Oh, dia namanya si dosen. Wah, enak dong bisa ngajar kesana kemari. Ya dong si dosen. Emang orang mana sih? Dosen? Be, kalau guru di sekolah tinggi namanya dosen. Bukan tuh guru namanya si dosen. Ribut dulu. Pakai tarik nafas lu. Oplet lo tarik. Udah. Cuma ngomong sama Babe. Bukan artinya. Oke, dengarkan kata-kata terakhir ini dari ayahnya. Dul, makanya gue sekolahin lo supaya pinter. Jangan bodoh-bodohin gue. Jangan cuma jadi supir oplet aja lo. Jadi dong gubernur gitu. Jadi filem ini tajuknya Sidol Anak Sekolahan tahun 74. Filem ini Dan sekarang ini filem usia ini sudah 47 tahun kalau tak salah saya Dah lebih tua dari saya lagi umur ni. Jangan cuma jadi supir oplek. Yang jadi driver taksi lah tu oplek tu kayak gue seperti aku. Jadi dong gubernur gitu. Ini sumpahan bapaknya. Itu lakonan saja 10 tahun yang lalu. Dan apa yang terjadi kepada Rano Karno di tahun 2015, dia betul-betul menjadi gubernur. Jadi gubernur. Lari jauh tu dari pelakon, dunia seni, dunia artis, berpindah menjadi ahli politik. Kenapa tu? Karena the power of the words. Powernya kata-kata ini. Jadi ibu ayah hati-hati bila berkata-kata untuk anak-anak kerana puluk santang binasa. Kerana mulut anak boleh jadi binasa. Dan perempuan tu memang sehari kalau bercakap 8,000 patah.
mulut dia. Banyak. Laki-laki tak banyak. 2,000 patah. Makanya jangan hina laki-laki suami tu. Ayah kau tu bisu. Memang begitu. Otak lelaki, dia tidak banyak cakap. Mana-mana lelaki kat dunia ni. Kecuali laki-laki yang tubuh laki-laki, otak dia perempuan. Dia cakap banyak jugalah. Jadi, ibu ayah sekalian, yang terakhir saya nak share ni ada 10 kalimat yang pernah didengar oleh para banduan dari ibu dan bapanya berbelas-belas tahun yang lalu sebelum dia dimasukkan ke dalam penjara. Jadi begini, ceritanya dibuat kajian di dalam penjara terhadap banduan, ada entah berapa ribu banduan di situ, dan diminta mereka mengulangi kembali apakah kata-kata ibunya, apakah kata-kata ayahnya yang pernah dia dengar dan masih ingat lagi. Jadi rupa-rupanya dikumpul semua kata-kata itu, ada 10 semuanya ya. Jadi kata-kata itu terdengar dan sampai-sampai dia masuk penjara pun dia masih ingat. Apa dia? Ini satu. Mengapa kamu selalu saja menyusahkan mak ayah? Mengapa kamu selalu susahkan orang tua kamu? Ini kata-kata mak ayah ini. Dia ingat oh, aku ni menyusahkan mak ayah. Yang kedua, dasar kamu anak sial. Kamu anak sial. Keturunan bapak kamu ni, keturunan dari mana ni, moyang mana ni. Jangan diulangi, jangan disebut kata ini. Karena itu akan melekat dalam otak dia sampai dia jadi betul-betul sial. Yang ketiga, kamu memang tak pernah jadi budak baik. Tak pernah jadi budak yang baik. Tak pernah, walaupun dia sebenarnya pernah. Walaupun pernah sebenarnya. Kata-kata menafikan. Yang keempat, lihatlah nanti, hidupmu tidak akan baik. Pasti berakhir di penjara. Tengoklah nanti. Akhirnya betul-betul anak itu masuk penjara. Yang kelima, kau memang anak terkutuk. Kata-kata dari ibu, entah dari bapa, menyumpah anaknya. Yang keenam, ini confirm ni dari bapa kan, sebab bapa yang mengandungkan anak ini. Aku menyesal melahirkan kamu. Bapa ke mak ni? Ini mak menyesal melahirkan. Aku tak tahu kamu jadi gini. Kalau tahu jadi begini, aku tak akan hamil kamu. Yang ketujuh, pergilah ke neraka. Yang ke-8, dasar anak setan. Kalau anak tu setan, maknya apa dia? Bapaknya apa dia? Bapaknya pun setan lah kalau anak tu setan. Sebab setan tu lahir dari mak ayah setan. Yang ke-9, lihatlah nanti hidupmu pasti hancur. Tengok nanti, hidupmu pasti akan hancur dan akhirnya betul-betul hancur. Dan yang terakhir, yang ke-10, jangan harap hidupmu akan berjaya. Jangan harap hidup berjaya. Jadi kita tidak selangi dengan kata-kata lain. Kalau begini okey. Jangan harap hidupmu berjaya kalau kamu degil, malas, tak hormat orang tua. Kalau kamu tak berubah. Kalau kamu tak berubah, maka tolong buat perubahan. Okey, ibu ayah sekalian, sampai sini saja dulu saya punya isi hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk ibu ayah sekalian. Ya. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada semua terlibat. JPN Sarawak, UPD Kuching, SK St. Andrew Kuching, Cikgu Linora, Jetco Charity Surya, Gili Enterprise Pan Kazulia, dan pada ibu ayah sekalian semua anak-anak murid. Semoga semua kita menjadi manusia yang berjaya mencapai cita-cita kita. Okey. Terima kasih semua. Diminta maaf ada salah dan kurang saya pada hari ini. Demikian saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Kembali pada Puan Linora. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama.
menghargai jasa Cikgu Nur Hisham sebab sanggup meluangkan